Assalamualaikum, what's up guys? Terima kasih kerana menonton channel Abang Rimau. Dalam video kali ini, Abang akan share dengan korang DVWA Walkthrough Part 1. Dalam Part 1 ni, kita akan share, kita akan sentuh bab Brute Force Attack. Menarik ni guys. Tapi Abang nak ingatkan korang, segala tutorial, segala apa yang Abang share dalam channel ni adalah untuk tujuan pembelajaran saja dan untuk peningkatan kemajuan kerjaya. Sekiranya korang menggunakan untuk tujuan-tujuan lain yang illegal tu, itu atas tanggungjawab korang sendiri guys. Hati-hati guys. Jangan buat perbuatan yang menyalahi di sisi undang-undang guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel Abang guys. Nice. Woi, apa benda ni? Woi, uish, apa benda ni? Ui, jangan. Check it out guys, check it out. Uish. DVWA guys. Okay, korang boleh rujuk lab guide dekat GitHub Abang. Abang dah share dalam ruangan description. So kita boleh go through. First kita akan buat brute force punya challenge. Macam biasa kita akan pakai kali WSL. Yang ini okay, kita kena setkan dia punya security level kepada low dulu, kemudian medium dan last kepada high. Kita akan buat brute force menggunakan burp dulu. Okay guys. Okay, nice. Okay, kita buka DVWA menggunakan Chrome Embedded Browser dalam burp DVWA. Okay, kat sini korang masukkan username admin, password dia password. Okay, kat sini dia bagi tahu dah. Admin, password. Login guys. Okay, first kita akan setkan security level dia kepada low. Okay, settle. Kita pergi pada challenge pertama, brute force. Okay, brute force ni korang nak baca lebih detail, korang boleh klik dekat link dekat sini. Dan Abang sebenarnya lagi minat DVWA berbanding dengan Mutilide. DVWA ni dia lebih realistik berbanding dengan Mutilide. Dan untuk tujuan training, dia lebih baik sebenarnya guys. Okay, kita boleh klik dekat view help ni. Ni dia ceritalah sikit hints apa yang patut kita buat. Sekiranya kita jumpa login form macam ni, kita berkemungkinan kita boleh buat brute force attack. Okay, kita try login. Admin. Login. Okay, dia kata username and password incorrect. Kita boleh buat password guessing. Tapi lebih praktikal kita buat dictionary attack. Untuk itu kita akan gunakan burp suite. Pergi pada HTTP history. Tadi kita dah capture request kita. Mana tadi guys? Kat sini. Okay, yang ini username admin, password admin. Okay. Kita send kepada intruder. Yang ini kita dah, sebelum ni pun kita dah buat dah. Kita akan clearkan dulu attack positions. Okay, kita akan brute. Okay, yang ini kita ambil case kita dah agak ataupun kita dah tahu ada username yang bernama admin. So password dia je kita tak tahu. So dekat sini kita akan add position. Lepas tu attack type sniper attack guys. Untuk position, satu position, dan kita akan gunakan multiple payloads. Payloads list file kita dia akan iterate setiap satu. Kita pakai sniper. Pergi pada payloads. Kita akan loadkan payload. Load. Okay, yang ini korang boleh pergi pada yang dekat dalam guide tu lah. Dia punya path dia tu Abang ada share. Kita ambil ni je, best 15 ni je. Tak nak panjang-panjang, tak nak yang... Okay, so yang ni ada 15 password. Dan kita tekan start attack. Macam biasa, untuk community version ataupun free version, dia ada throttle dekat dia punya speed. So slow lah maksud dia. Okay, kita tengok gedebuk. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini,
Kebanyakannya okey, yang lain-lain semua length dia 4882. Okey, kita klik pada response dan kita render. Dia kata username and password incorrect. Incorrect guys. Tapi ada satu yang length dia berbeza. So yang ini. So kita tahulah username admin, password dia adalah password. Okey. Kita boleh tutup. Discard. Sekarang ni abang nak tunjukkan dekat korang satu options. Dekat sini ada options. Kita akan buat grab match. Okay, apa maksud grab match tu? Okay, sekarang ni kalau username dan password salah, dia akan keluar error macam gini. Kalau username dan password betul, dia akan keluar message lain ataupun dia tak keluar error macam gini. So sekarang ni kita akan grab incorrect ni guys. Copy. So dekat sini kita clearkan dulu. Kita paste. Incorrect. Add. Okay. Dan kita pergi pada payloads. Kita start attack. Kalau korang tengok dia dah ada satu field baru, incorrect. Maksud dia yang ni semua dia match. Dia grab daripada response tu, dia ada jumpa perkataan incorrect tu. So kita dah tahu dah yang ini bukan, yang ni bukan, yang ni bukan. Yang mana yang tak match tu dia tak tick. So kita tahu yang ini. So ini cara dalam Burp Suite Intruder kalau kita nak identify dengan lebih mudah lah. Kalau kita pakai Pro version, kita boleh letak list yang panjang dan dia akan buat brute ataupun dictionary tag dalam masa yang cepat. Kita nak identify tu mungkin susah. So ini cara dia untuk memudahkan kita identify. Dia lebih visible guys. Okay, selesai Okay, untuk demo ni kita pakai list password dia ada 15 saja. So cepat lah kan. Tapi dalam real case takkan 15 saja. Kita akan pakai dictionary file ataupun dictionary list yang panjang. Tapi isu dia bila kita pakai community version dia throttle. Time dia sangat-sangat lambat. Pro version pula kita tak ada guys. Jadi macam mana? Jadi abang akan share satu alternatif lain. Kita akan menggunakan satu tools, nama dia WFast. Selain WFast, kita boleh gunakan Hydra untuk kita buat brute force ataupun dictionary attack. So maknanya guys, kita ni fleksibel. Kita jangan jadikan alasan kalau kita stuck dekat sesuatu perkara, okay, yang ini kita tak ada ni, kita tak ada tu. No, dia ada alternatif lain. Dan alternatif tu kadang sama hebat ataupun lebih hebat daripada yang kita rasa kita tak ada tu ataupun yang kita stuck tu. Okay guys, yang ini kita boleh pangkah. Discard. Okay, sebelum tu kat sini kalau korang tengok dia ada satu button view source. Kat sini dia tunjuk lah source code untuk challenge ni. So kalau kita tengok dia tak ada sebarang rate limiting lah untuk attacker membuat brute force ataupun dictionary attack. So dekat situ kita boleh continuously brute username dan password dia guys. Okay guys, tadi kita dah buat sniper attack. Lepas ni kita akan buat cluster bomb. Nanti abang akan terangkan apa bendanya cluster bomb ni. So untuk cluster bomb kita ada tambahan payload. Kita akan masukkan payload-payload ni guys. Okay. Apa yang kita buat tadi guys, yang kita pakai sniper attack tu, kita dah tahu ada valid username, nama dia admin. Sekarang ni kita tak tahu. Let's say kita tak tahu sebarang valid username. So kita akan menggunakan cluster bomb attack. Send to intruder. Okay. Untuk attack type, korang pilih cluster bomb. Cluster bomb ni dia memang sesuai untuk kita buat brute force ataupun dictionary attack terhadap login form. So kita ada dua position yang kita akan letak payload kita. Pertama dekat parameter username, kedua dekat parameter password. Ingat guys, sekarang ni kita tak tahu username yang valid dan kita tak tahu password yang valid.
So kita cuba nak buat dictionary attack. So klik pada payloads. Okay, nampak? Bila kita pilih cluster bomb, dia dah ada 2 set of payload. Okay, set pertama dengan set kedua. Set pertama ni tadi yang dalam lab guide tu lah. Korang masukkan admin. Okay, ni payload pertama. Payload kedua adalah password kita tadi. Kita ambil base 15 ni cukup lah. Okay guys. Okay, kita akan buat grab match. Clear. Keyword dia tadi incorrect kan? Incorrect. Untuk password yang salah. So kita invert lah. Jadi password yang betul dia tak grab lah, incorrect. So dekat field tu dia tak tick. Okay, start attack. Okay, kalau korang tengok kat sini, apa yang cluster bomb ni buat, pertama dia akan ambil list pertama dalam payload pertama, which is username kita, dan dia akan test against list pertama dalam payload kedua kita. Lepas tu dia ambil list pertama, still list pertama dalam payload pertama, username tadi, dan dia akan try list kedua dalam payload kedua. Dia akan ambil list pertama dalam payload yang pertama dan dia akan try untuk password untuk parameter yang kedua tu, dia akan try list ketiga dalam payload kedua. Community version guys, memang lama. Lambat dia nak selesai. Okay, dia dah jumpa satu. Kan, ni tadi pun kita dah jumpa. Admin, password dia password. Nanti abang akan share macam mana kita nak buat brute force menggunakan wfast. Dia punya power dia pun sama lebih kurang dengan burp suite intruder yang yang pro version. Sebab bila kita buat brute force ni, isu dia adalah time berdasarkan pada list. Makin panjang list kita, makin lambat lah. Dia hackers ni guys. Dia bila dia jumpa satu-satu halangan ataupun block, dia tak akan stuck dekat situ guys. Dia akan cari a way around. Macam mana cara dia nak melepasi. So maksud dia hackers ni, dia tak live by alasan. Dia tak akan gunakan alasan untuk apa-apa alasan untuk menyebabkan dia stuck. Untuk itu guys, abang akan nyanyikan sebuah lagu untuk korang. Okay. Apalagi alasan nak kau beri, setelah diriku engkau hianati. Pedih sekali, pertama kali bagiku hitung bintang seorang diri, dan pertama kali jua maruah aku dicemari. Okay guys, dah 68. Okay, kita tengok, kita sortkan. Okay. Dapat dah. So, kita dapat 2 username yang valid. Pertama, admin. Password dia password. Yang kedua, user dia Pablo. Password dia adalah let me in. Okay, korang boleh tutup cache GUI ni. Lepas ni kita akan pakai kali terminal untuk kita run wfast. Dan lepas tu, kita akan banyak gunakan browser dekat host machine kita. Okay, log out saja guys. Buka browser kita, akses ke DVWA. Admin, password dia, password ni default dia. Okay, pastikan security level adalah low. Kita nak buat yang low ni dulu. Okay, brute force, kita tengok lagi sekali source code dia. Okay, dia tak ada sebarang rate limiting terhadap password punya entry. Username dan password punya entry. Dan selain daripada brute force, kalau korang tengok, dia tak buat sebarang sanitization pada parameter username dan password. So kita boleh buat apa guys? Kita boleh buat SQL inject juga dekat sini. Tapi tu next punya challenge lah. Apa tadi? Oh, wfast. Okay. Pergi pada kali terminal kita. Kita type wfast -- help. Okay, kat sini dia akan keluarkan help file dia.
Okey, options yang ada dalam wfast memang ada banyak dan memang canggih guys. Okey, abang dah copy payload daripada PDF ni ke dalam text file dan abang dah ubah dia punya URL. So yang ni korang kena ubah lah ikut IP ataupun URL metasploitable korang. Okey guys. So kita tengok sikit. Command yang kita akan jalankan adalah wfast -c ni untuk color option. Dia akan ada keluar color lah. Z ni untuk kita loadkan payload. Payload kita adalah dalam bentuk file. Dekat path yang ini, base 15 tadi yang sama. -b ni adalah dia punya apa nama ni, cookies. So sekarang ni kita kena masukkan session ID dia guys. Okay, yang ini pula adalah URL. So macam mana kita nak masukkan session ID dia? Kita boleh copy daripada Burp Suite ataupun kalau tak ada kita boleh gunakan inspect element. Pergi pada application. Cookies. Okey, yang ini. Zap. So sekarang ni ini cookies dia lah. Security low, nampak? Yang ini. Ni cookies dia security low dan session ID ni guys. Ni penting. Session ID kita copy saja. Ni kalau kita malas nak fire up kita punya Burp Suite. Takkanlah benda ni pun kita nak start burp kan. So dekat sini kita masukkan kita punya session ID. Copy. Zap. Kita runkan dekat kali terminal kita guys. Zap. Macam mana ni guys? Okay, kalau korang tengok respon semua 200. Tapi ada perbezaan dari segi karakter guys. Ingat tadi bila kita pakai Burp Suite, dia punya length, response length tu berbeza. So yang ini saja yang berbeza dan kita tahu password dia adalah password. Tapi nampak tak betapa cepat dan lajunya guys dia buat dictionary attack. Okey. Kita copy command yang kedua. Jangan lupa masukkan session ID guys. Tak masuk, dia tak boleh jalan. Cuma kali ni kita ada tambah satu lagi option. --- dan ada incorrect ni. Dia lebih kurang sama macam burp tadi kan. Okey, yang ini hash ni untuk kita hide kita punya regex. So kita match incorrect ni, sekiranya dia jumpa incorrect dalam response, dia akan hide kan findings yang itu. So dia akan show yang tak keluar incorrect ni. So yang itulah yang password kita guys. Okay, copy. Kita paste. 1, 2, 3. 2 saat pun tak sampai guys. Terus kita dah dapat guys. Laju guys. Okay, sekarang ni kita nak buat something macam yang tadi tu, cluster bomb attack tu. So kita create satu file, nama dia names.txt dan kita masukkan list yang ini. Okay, korang tengok korang boleh buat sama. Sudo nano names.txt. Okay, kita pastekan aja, Ctrl X, Y. Okay, kita dah ada file ni. Dan kita akan runkan command yang ini. Jangan lupa session ID kita. Kita masukkan. Okay, sama macam tadi, cuma kita ada dua field. Field pertama, payload pertama kita akan pakai names yang ini. Payload kedua kita akan pakai yang tadi itulah, senarai password ada 15 saja pun. Okay, kemudian kita masukkan dia punya cookies. Okay, sama juga kita akan buat grab match dan kita akan hidekan mana-mana yang ada response. Dalam response dia ada incorrect. Kali ni kita tambah. Kalau kat sini, ni abang lupa nak explain tadi. Ni sama macam payload position dalam burp intruder guys. Sama.
Dekat mana yang kita nak dia fast, kita bubuh perkataan fast ni. Tapi untuk kes yang kita nak buat macam cluster bomb ni, kita letak fast. Yang ini dia akan baca payload yang pertama, names. Okey, parameter kedua kita letak fast to Z. Yang ini dia akan gunakan payload yang kedua. Kalau kita ada payload yang ketiga, dia akan jadi macam gini guys. FUZ 3Z. Okey, simple je kan. Kita copy, kita kasih run guys. Aduh, lajunya guys. Kita dah dapat guys. Admin, password, Pablo, let me in. Aduh guys. Next. Okay, next. Sama juga command macam yang tadi. Cuma kita pakai word list untuk password ni yang lebih besar guys. Tadi kita pakai yang ada 15 list saja. Yang ini ada 1050 list. Jadi possibility untuk dapatkan password bagi yang lain-lain ni mungkin tinggi guys. Yang ini kalau kita buat gunakan Burp Community Version, besok pagi kot siap. Okay. So, lupa guys. Session ID guys, jangan lupa. Masukkan. Ini untuk low security. Okay. Nampak dia akan iterate 1050 list tu. Okay. Kita tunggu sekejap guys. Okay, dah dapat admin punya. Okay, Gordon tak dapat. Bila kita buat brute force attack ni, kita kena faham tau. Dia sangat-sangat noisy. Tapi disebabkan kita buat penetration testing, maksudnya kita dah dapat kebenaran daripada klien, tak ada isu lah. Cuma pada abang tak berapa minat buat brute force ni. Sebab dia time consuming, very noisy. Dan kebarangkalian untuk kita berjaya adalah berdasarkan pada kita punya word list kita. Word list kita makin panjang, makin besar, possibilities untuk dapatkan password tu tinggilah. Dan word list pun kena padu guys. Kalau kita main CTF, ada keperluan juga kita buat brute force gini. Yang itu biasanya kita akan pakai word list rock you. Sama juga guys, yang lain tak dapat. Cukup lah tu kan. Okey, kita akan tukar dia punya security level kepada medium. Submit. Bagi brute force. Admin. Login. Okey. Macam sama Kita tengok source code dia. Okey, kali ni dia dah buat filtering. Dia gunakan function MySQL real escape string. Okey, ni tak apalah. Tapi still sama guys. Dia tak buat sebarang rate limiting ataupun blocking. Kita pakai command yang ini guys. Dekat bawah medium ni. Okey. Yang ini sama macam command yang kita buat yang kat sini. Yang ini something, yang ini kita guess ataupun kita buat dictionary tag terhadap username field dan password field. Nampak dia ada dua fast dia tu, position dia. Tag position dia ada dua. Copy. Okey, kita paste dan kita run. Ni laju lah sebab kita punya password kita ada 15 list je. Kita pergi pada, kita tukar security level kepada high. High, bye. Tak, abang tak nyanyi, tak apa. Okay. Admin. Try tengok. Ni apa hal ni? Nampak dia ada. Dia tak terus execute. Dia buat pusing ni loading ni. Okay, tak apa, kita tengok source. Okay, dia ada
buat filtering untuk elakkan SQL injection. Tapi ni kita tak nak bincang pasal ni dulu. Dekat sini guys, dia ada buat rate limiting. Dia akan sleep 3 saat sekiranya password yang kita masukkan tu salah. Kita tengok lepas tak kalau kita pakai wfast. Okay, kita pakai, masukkan session ID, jangan lupa guys. Okay, yang ini pun sama, kita pakai base 15, gedebuk-gedebak. Okay, copy. Ni macam tadi yang dalam medium punya challenge tu, medium punya level tu. Okay. Okay, nampak tak? Dia lambat guys. Lambat sikit sebab dekat kod dia ada buat rate limit timing tu tadi. Nampak? Faham? Baru dia test satu-satu. Baru berklip. Dia lama ni guys. Kita Ctrl C. Okay. Korang boleh copy command yang kedua ni. Cuma kali ni kita ada tambah delay 4 second. Logik dia kenapa? Sebab kita tahu dia akan sleep selama 3 second. So time dia sleep tu memang dia tak execute apa-apa kod. Dia sleep kan. Jadi rugi aja kita pump data. So kita akan hantar payload. Interval dia setiap 4 second. Lebih 1 second lah daripada dia punya yang dia setkan limit dia. Okay, paste. Yang ini korang boleh tunggu guys. Dia akan keluar result tapi lambat sikit. Abang malas nak tunggu. Abang nak stopkan sampai kat sini untuk brute force punya challenge. DVWA guys. Okay. Dia jalan tu. Kalau kita apa nama ni, kita proxikan ke Burp, kita nampak dia punya request tu. Alhamdulillah guys, selesai sudah video tutorial DVWA part 1. Dalam part 1 ni kita dah sentuh berkenaan dengan brute force attack. Okay, macam abang nak buat summary sikit lah. Macam abang dah cerita tadi, bila kita buat brute force attack ni dia sangat noisy dan keberhasilan dalam brute force attack ni bergantung kepada, ataupun dictionary attack ni bergantung kepada kita punya dictionary file guys. Semakin besar dictionary files kita, kebarangkalian untuk kita dapat valid password itu tinggi. Dan juga apa nama ni, dictionary file kita tu kena padu juga guys. Kadang-kadang tak perlu panjang, tapi yang itu kita gunakan word list yang common, yang biasa orang gunakan. Abang personally, abang kurang sikit lah terhadap dictionary attack ni ataupun brute force attack ni. Tapi still dia adalah satu threat guys. Dan banyak insiden. Okay. Banyak insiden attacker dapat masuk. Diorang hanya try password guessing dan juga dictionary attack guys. Ingat tu guys. Okay guys, abang nak share dengan korang common isu dalam login punya functionalities. Benda ni abang mungkin akan detail out dalam video-video yang akan datang lah. Korang tengok ni, abang mesti ada tulis tau. Okay, pertama adalah default credentials. Kedua, missing brute force protection, macam yang kita buat challenge tadi tu. Credentials over unencrypted communication channel, maksud dia tak ada SSL, diorang boleh sniff. User enumeration, cross-site scripting, okay, SQL, no SQL, XML, LDAP injection, dia boleh buat. Parameter pollution, ada possibilities. Response manipulation, sensitive information disclosure, kadang-kadang dalam page kita tu, main page kita tu, komen-komen tu dia boleh bubuh pula default username dengan password guys. Aduh. Lepas tu yang terakhir adalah authentication bypass. Okay, stay tune guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel abang. Okay. Okay, insyaAllah sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Stay tune dan tekan butang loceng. Thank you for your support guys. Assalamualaikum. Stay safe.